Faham lah differentiation and integration. Saya pilih dua-dua terus sebab dia ada kaitan lah kan, dia berkaitan. Maka selalunya soalan dia tu berkaitan antara differentiation and integration. So kita tengok soalan Kelantan dahulu. Kelantan 2020, diagram 7 shows the curve intersect the x-axis at A and the y-axis at B and C. So ada dua tempat lah curve yang melengkung macam ni kan. So find the volume of the shaded region R revolve through 360 degree about the y-axis. Kalau about the y-axis dia pusing macam ni lah. Dia jadi macam tu. So kat sini dia nak shaded region saja pun. So shaded region ni senang saja kita ambil yang penuh dulu. Yang penuh bentuk apa ni? Bentuk segitiga kan, triangle. Kalau triangle ni kalau kita pusing around the y-axis, it become cone. Dia akan jadi cone macam ni. So cone yang ni height dia, ni radius dia lah. So volume of cone 1/3 pi r square h. Tu volume of cone. Lepas tu kita nak yang shaded region. So kita kena tolak yang curve ni. So yang curve tu akan jadi macam ni. So dia jadi macam ni lah, bentuk macam tudung saji tu kan. So tudung saji ni kita kena guna integration lah, tak ada formula khusus sebab dia curve. So kita kena guna integration based on the radius dia lah. So radius dia adalah yang ni, radius dia dalam part CX kan. So radius dia dalam part CX. So our formula should be the volume of the shaded region, volume shaded region R. So kita buat R lah, VR sama dengan V cone tolak V curve. So V cone 1/3 pi r square h. V curve kita kena integrate kita punya integration from 0 to yang ni, intersection ni, intersection antara curve dengan y-axis kan. Bila intersection kita masukkan x sama dengan kosong lah. Masukkan x sama dengan kosong, kita akan dapat y square sama dengan 4. So y sama dengan plus minus 2. So dekat sini plus 2 ke minus 2? Dekat B ni plus 2. Plus 2. So 0, Allah terbalik kita punya simbol dia. 0 kena tu belah sana. So 0 dekat sini, 2 dekat sini lah. So dekat sini kita kena letak x square dy. So kita punya formula kita, equation kita y square kan, sama dengan x plus 4. So kita nak x 4 bawa mana sini, jadi y square minus 4 lah x. Lepas tu kita kena square kan. So square kan ni juga. So ni kita punya formula. Kenapa nak x square? Sebab x square ni radius. Lupa kena letak pi. So ni adalah radius. Radius. So radius dia adalah daripada 0 ke A ni. Tapi kita kena kira satu-satu lah sebab radius dia punya height dia lain kan. Bila radius dekat kosong, height dia B. Bila radius dekat nombor 1, contohnya negatif 1, maka dia punya height dia bawah sikit daripada B. Maka dia sebab tu kita kena integrate lah. So jangan lupa pi ni, tadi saya terlupa lah letak pi. Pi letak dekat depan sekali pun tak apalah sebab dia constant kan. Doesn't involve in our calculation. So letak pi kat sini. So kita masukkan nilai kita pi. So radius tadi untuk cone, okey, daripada kosong sampai ke hujung sekali ni. So yang ni berapa? Yang ni adalah x intercept kan. X intercept when y is 0. So 0 tolak x sama dengan 6. X sama dengan negatif 6. So negatif 6 square. Height kita, tinggi kita daripada 0 ke atas kali ni, y intercept. Y intercept kita tadi y tolak x sama dengan 6 kan. So y sama dengan x tambah 6. So y intercept kita 6 lah. 6. Okay, tolak pi, integrate 0 to 2. Kita masuk balik kita punya expression kita, y square tolak 4, lepas tu square jangan lupa dy. Okay, setakat ni faham tak? Perlukah saya nak explain lagi? Faham Okay. Faham. Okay, good. So pastikan buat dengan berhati-hati lah. So kita calculate dulu yang simple ni.
So negative 6 square is 36. 36 times 6 is 216. 216 divided by 3 is 72. So 72 pi. So pi tu tak payah calculate pun tak apa, kita biar je dalam bentuk pi. Kalau MX boleh diterima lah jawapan dalam pi. Kalau dalam model max kena kira lah. Pi tu selalu dah bagilah nilai dia tu. Okey, integration pula. Integration 0 to 2 kan. Yang ni kita boleh integrate lah. Yang paling senang sekali hampa nak buat, hampa boleh buat guna expansion pun boleh. Ataupun kalau yang case yang ni, saya rasa expansion lah, kena expand benda ni lah, baru senang sikit dia jadi, baru senang nak integrate. So yang ni adalah y to the 4, lepas tu jadi negative 8y square plus 16. Bila kita expand lah dy, baru senang kita nak integrate. Ok, next 72 pi minus pi. So yang ni kita dah start integrate. So integrate maksudnya power kena naik 1. So y jadi y5 lah. Lepas tu kena divide dengan new power kita 5. Lepas tu 8y pula, 8 dekat depan, y tu y3 over 3 tambah 16y. Sebab dia tak ada y, kita kena tambahkan y. So tutup kurungan 20. Sampai takat ni okey, boleh faham? Boleh ingat lagi integration ni? Boleh. Boleh, okey, so kita teruskan 72 pi, kita masukkan 2 kuasa 5, 32. 2 kuasa 3, 8. 8 darab 8, 64. 64 darab 3, bahagi 3. 16 darab 2, 32. Tolak kosong. Tolak kosong sebab semua kosong kan lepas tu. Ok, so 72 pi over, so yang ni kita calculate, guna calculator je lah. 32 over 5 minus 64 over 3 plus 32. Kita akan dapat 256 over 15. Ok, so and then kita calculate yang semua ni. 72 tolak 256 over 15, kita akan dapat 824 over 50 pi. So ada cm ke, tak ada cm ke? Tak ada cm for semua kan. So yang tu je lah, unit cube. Okay, so this is the answer. Faham? Faham. Pi tu get P saja. Pi tu get P. Kalau nak kira pun tak ada masalah lah. Tapi pi tu selalunya kita biar sahaja lah. Biarkan sahaja. Okey, Kelantan 2020 lagi. So soalan differentiation dengan integration very banyak, very many in the paper 1 question. Paper 2 pun ada. Paper 1 memang banyak compare dengan topik-topik lain, setakat 1-2 soalan je. Tapi kalau kita gabung differentiation dengan integration, dia boleh jadi 4 soalan dalam kertas satu tu. So very important lah topik ni. Sebab dia banyak soalan yang ditanya, maka dia important, quite important. Okay, given h equal to 3x minus 2 and k equal to x square minus 1, complete the information in the blank box provided. So dh dx. Inilah kan, dh dx. Kita differentiate in terms of x. So yang ada x dekat 3x saja, maka dia jadi 3 sajalah. 3. Negatif tu tak ada makna. dk over dx yang ni pula. So x kita ada kat x square, so jadi 2x. Okay, boleh? Okay, so nak gabung dua-dua ni sebab dia nak jadi dk dh. Okay, nak gabung dua-dua, pastikan kita punya, sekejap, kita kena start daripada dk lah. Sebab dia dk over dh kan. So dk kita adalah dengan dx kan. Darab dengan x, dx kena duduk atas. Dx kena duduk atas sebab kita nak cancel out. Maka yang baki adalah dh. So dk dx kita normal 2x. Tapi dx dh kita terbalik. So 3 jadi 1 over 3 lah. 3. So kalau kita darab jadi 2 over 3x. Ataupun nak tulis 2x over 3 pun boleh je. Mana-mana lah sama je. Okay, boleh? Boleh. Yang ni nama dia chain rule. Nama dia chain rule. Okay, Kelantan lagi. Diagram 11 shows a box with a square base. Square base is very convenient sebab kita tahu dah x lah semua ni kan. Which has a total surface area 216 cm square.
find the value of X that makes V maximum. Volume lah V ni, dia tak cakap V tu apa kan, pelik soalan ni. Dia kena bagi tahu lah V tu apa. V tu volume. Soalan ni dia ni pelik sikit. Dia kena bagi tahu V tu apa. V that makes volume, V maximum. Then that's good question lah. Kalau V ni tak bagi tahu, apa tak tahu lah V tu apa, tapi selalunya volume lah. Cuba kalau V ni dalam bahasa Melayu, orang yang jawab bahasa Melayu volume isi padu, mana tahu V tu isi padu kan, dia pun tak tahu. Maka soalan ni dia kena bagi lagi maklumat V tu apa sebenarnya. Okey, sebelum kita nak cari V tu, kita kena buat dulu equation yang melibatkan total surface area ni. So kita tahu square base, maksudnya bawah ni lah kan, X darab X lah area dia, X square. Yang atas pun X square juga. So kita ada 2 X square. Tambah yang ni, yang hitam gelap ni, X darab H kan. So X darab H, ada berapa kali X darab H? 1, 2, 3, 4. 4 muka. Semua ni jumlah dia 216. So kita boleh pemudahkan 2x square plus 4xh sama dengan 216. So dekat soalan dia nak x dengan v kan, x dengan v, maksudnya h ni kita kena eliminate. So kita nak eliminate h. So dekat sini 2x square bawa pergi sana lah, 4xh sama dengan 216 minus 2x square. H sama dengan 216 minus 2x square divide by 4x. So yang tu kita boleh pemudahkan lagi. 216 divide by 4, 216 divide by 4 become 54 over x. 54 over x minus 2 over 4, 1 over 2 lah kan, 1 over 2. So x square dengan x tinggal x sahaja. So x over 2 lah kita buat. Okay, so this is the h that we will eliminate nanti. So baru kita V kita. V kita adalah panjang darab lebar darab tinggi. So X darab H. So H kita masuk balik lah yang kita nak eliminate tu. So X square, H kita yang ni 54 over X minus X over 2. And then kita pemudahkan dahulu. 54 over X darab X square sama dengan 54X. Lepas tu yang hujung pula X cube over 2. Okay, and then dia nak V maksimum. Bila V maksimum, maksudnya derivatif dia kosong. dV dx equal to 0. So kita calculate dulu dV dx kita ni 54 minus yang ni 3 bawa main depan. So 3 over 2 lah jadinya kan. Lepas tu x square sama dengan kosong. So this is simple je. 3 over 2x square sama dengan 54. So x square sama dengan 54 times 2 divide by 3. 54 times 2 divide 3. 36. So x sama dengan plus minus 6. Betul. Tapi satu saja jawapan yang diterima, iaitu plus 6. Kenapa plus 6? Sebab x kita ni mana boleh jadi negatif. Kan dalam ukuran kita cm mana ada cm negatif. So kita ambil jawapan 6 yang diterima. Okay, boleh? Boleh. This is simple sebab dia geometry, basic form 3 punya dululah. Cuma yang tak basicnya hampa kena tahu lah, H tu kita tak mau. Dia bagi dah bentuk H, tapi kita boleh cari, kita boleh eliminate H based on total surface area tu. Bila kita buat je derivative kita tu simple lah. Kalau kita simplify correctly, kita punya derivative kita jadi simple. Tak perlu nak buat question rule kan, product rule, tak payah. Kita boleh guna simple rule sajalah dekat sini. Okay, Kelantan lagi, integration. Given integration Q dx sama dengan integration negatif P tambah 1 dx. Find the value of P. So kita kena settle dua-dua belah lah. Bila kata equal ni, maksudnya sebelah sini sama dengan sebelah sini. Kalau kita integrate dia lah. So kita integrate dulu yang sebelah kiri tu, Q dx. Sebabkan Q bukan X, maka kita boleh assume dia constant. Maka dia jadi QX P0 kan. Jadi QX bila kita integrate dia lah. Sebab dia tak ada X, kita tambah X. Lepas tu yang ni adalah Q darab P sajalah, jadi PQ kan, tolak kosong kan, PQ je lah tinggal. So this one side kita panggil dia left hand right lah, left hand side LHS. Okay, so
right hand pula 0 ke Q kan, 0 ke Q ke, itulah terconteng dah 0 ke Q kan. So 0 ke Q, yang ni pun dalam ni tak ada X, maka kita boleh tambah X nanti bila kita integrate. So dia akan jadi negative P plus 1X. Lepas tu kita integrate from Q to 0. Again dia akan jadi negative P plus 1Q. Lepas tu kita pemudahkan negative PQ plus 1Q. So negative PQ plus Q. Dan yang ni sama dengan sebelah dia PQ. So PQ sama dengan negatif PQ plus Q. So yang ni bawa mai sini jadi 2PQ sama dengan Q. So dia suruh cari nilai P. So dia nak P lah. So P sama dengan Q over 2Q kan. So 1/2. Faham? Faham. Faham ah? Simple je. Hampa kena buat satu-satu. Yang ni pun kena integrate, yang sebelah sini pun integrate. Okay, per list. A curve has equation yang ni. Find the equation of the tangent of the curve at point 1, 5. So tangent maksudnya derivative lah, first derivative. First derivative. Maksudnya kita kena cari first derivative. Y prime lah, kena cari Y prime. So Y prime kita adalah 4 over X. Yang ni tak payah nak buat quotient rule pun tak apa, hampa tukar dulu. Y ni sama dengan 4X negatif 1. Tambah 5/2 X. Saya suka buat macam ni sebab simple. Baru kita differentiate kan. So kalau kita differentiate, negatif 1 buat mai depan jadi negatif 4 lah. Negatif 4. X negatif 2. Yang ni pula X hilang, tinggal 5 over 5 saja. per 2. So yang ni adalah gradient function. Kita panggil gradient function. Dia nak tangent. Persamaan tangent maksudnya kita kena cari gradient dia berapa. So M sama dengan, kita kena masukkan dalam kat point 1, 5 ni. X kita 1 lah. So negatif 4, 1, negatif 2 tambah 5 over 2. So masukkan dalam calculator, negatif 4 plus 5 over 2. Kita akan dapat negatif 3 over 2. So this is our gradient kan. So dia nak equation. So Y sama dengan MX plus C. Y kita 5. M kita negatif 3 over 2. X kita 1 plus C. So C kita 5 plus 3 over 2. 13 over 2. So Y sama dengan negatif 3 over 2X plus 13 over 2. Okay, clear? Ya. So again, first derivative memang step untuk find the tangent, tapi dia bukan tangent dia. Yang tu baru gradient function. Function tu maksudnya kita boleh generalize gradient, nilai gradient tu. Kalau kita masukkan nilai x lah. Kalau kita nak x kita 1, kita akan dapat gradient kita dekat tempat x1 tu. Kalau nak 2 lah. Itu kita namakan gradient function. Dia generalize kan gradient kita. Tapi kat sini dia nak cari tangent specifically point 15. So kita kena kira lah dulu gradient dekat nilai 1. X kita 1 masukkan di nilai 1, kita akan dapat M kita negative 3/2. That is not the answer yet sebab dia nak equation. So kita kena buat dalam bentuk Y MX plus C. M dah ada, Y dengan X masuk balik dalam titik kita untuk cari C. C kita dapatlah 13 over 2. Jangan lupa selalu student berhenti sampai takat ni saja. Kita kena salin semula. Salin penuh balik. Okay, pada list 2020, if Y sama dengan X, square root 1 plus X square, find dy dx. Hence, find the value dy dx when X equal to square root 3. So, yang ni saya boleh ubah dalam bentuk yang simpler, iaitu 1/2. To the power of 1/2. Yang ni tak ada cara lain, hampa kena guna product rule lah. Sebab dia darab kan. So, ni U kita, ni V kita lah. So dy dx sama dengan uv prime plus vu prime. Yang ni kita punya produk dulu. Kita nak terbalik pun tak apa, tak kisah sebab dia tambah. So uv prime, u kita adalah x, v prime kita adalah yang ni 1/2 mai depan. So, kita buat kotak besar sikit. Tinggal 1 tambah x square. Yang ni jadi negatif 1/2 lah. Sebab 1/2 tolak 1 kan. Lepas tu differentiate dalam 2x. Okey, setakat ni boleh terima.
Boleh. So kita teruskan, tambah VU prime pula. V salin balik 1 plus X square 1 half. U prime 1 je lah, 1. Ok, so kita boleh simplify 1 half 1 plus X square negative 1 half. Yang ni 2X square plus 1 plus X square 1 half. Lepas tu 1 half dengan 2 cancel, tinggal X square 1 plus X square negative 1 half plus 1 plus X square 1 half. Ok, lepas tu yang ni disebabkan kita ada 1 plus X square 1 plus X square dekat sini, kita boleh factorize lah. 1 plus X square kita nak factorize, kita buat keluar 1 half negative 1 half. So yang tinggal adalah X square tambah 1 plus X square lah, tambah 1 dia. Maka yang ni kita boleh, yang ni biar yang ni boleh lagi sebab X square kita boleh simplify. So dia akan jadi 2X square plus 1, 2X square plus 1 and then 1 plus X square negative 1 half. So this is our dy dx yang dah disimplify. Perlu ke nak simplify sampai takat ni? Tak payah pun, tak apa. Hampa nak tinggal jawapan sampai kat sini pun boleh. Sampai takat ni je, sampai sini pun dah boleh dah. Saya suka simplify sebab lagi kita nak masukkan square root 3 tu, sebab dia suruh kira square root 3. Better simplify sebab senang sikit kita nak track kita punya square root 3 tu. So sekarang ni kita nak masukkan square root 3 dalam kita punya derivative tadi. So dy dx kita yang baru, bila dah masuk square root 3, so 2 times square root 3, 2 times 3 je lah. 2 times 3 becomes 6, 6 plus 1 becomes 7. Nampak tak? Bila simplify jadi mudah lah calculation kita. So yang ni pula 1 plus square root 3 square. So 1 plus 3 je lah. 1 plus 3 become 4. 4 square root kan dapat 2. So ada negatif 1 over 2 lah. So jawapan dia adalah 7 over 2. Ok, faham? Faham. Saya pergi calculation kita laju je. Sebab saya dah simplify, dia jadi laju lah. Hampa kenalah tengok betul-betul, jangan duk buat laju macam saya. Hampa kena check balik. Kena orang kata apa, double check. Ok, perlih lagi, differentiate with respect to x. So bila saya nampak ni, hampa jangan duk buat question rule. Boleh buat simplification. Ok, so kita simplify dulu. 3x square over x jadi 3x minus 4. Yang ni adalah x to the 1 half kan. Lepas tu kita divide dengan x. So ni jadi berapa pula ni? 3x 1/2 tolak 1 jadi negatif 1/2 kan. So x 1 half lah. So akan jadi 3x 4x negatif 1 half. Daripada sini baru senang nak differentiate. So kita differentiate, dia akan jadi, kita buat y prime lah noh. Dia tak cakap dy dx ke apa kan. So kita buat y prime. So 3, yang ni tambah lah positif sebab negatif bawa mai depan jadi positif. So 4 darab setengah jadi 2 x negatif 3 half. Ok, so yang ni adalah 3 plus 2 over x 3 half. Macam tu lah pun boleh je. Ok, setakat ni boleh? Boleh. So kat sini, hence find the value of integration. So integration ni dia bagi lebih kurang sama macam yang atas ni je kan. Nampak tak, lebih kurang sama bentuk dia. So maksudnya apa? Maksudnya yang ni kemungkinan adalah derivatif yang ni. Kan kita tak tahu. Kalau dia guna question rule, maybe jadi bentuk macam ni lah. Tapi yang ni kita dah pemudahkan sampai takat jadi macam simpler ni, dah tak nampak dah bentuk dia. Tapi kalau kita guna question rule, yang ni memang akan jadi square. So question rule macam mana? Yang atas kita buat u, yang bawah kita buat v kan. So question rule jadi v square v u prime tolak u v prime. So bawah square, nampak tak? X kat bawah ni jadi x square. So kalau kita tengok question rule kita, bawah x square. Lepas tu kita bawa ni atas x tu. Lepas tu kita differentiate yang atas ni. Differentiate yang atas tu, 2 bawa mai 3 jadi 6x. Yang ni pula 1/2 bawa mai ke 4 negatif 2x. Negatif 1/2 kan. Lepas tu tolak u v prime. Tolak u je lah.
Sebab V prime kita adalah 1. So X 6X tolak 2X 1 negatif 1 per 2 tolak 3 X square tolak 4 X 1 per 2. Ada kurungan, tak ada kurungan lah. Ada. Sebab kita tolak kan. So kita kena kurungankan dia ni. Okey. Over X square. So kita kena compare form ni dengan form ni. So yang dekat form ni kita ada 3x square. Kita ada 3x square dekat sini. So kalau kita pemudahkan ni sekejap, 6x square dia jadi tolak 2 x 1 half. So square root x lah. Tolak 3x square tambah 4 square root x over x square. So kalau pemudahkan lagi ni, 6x square tolak 3x square, 3x square negatif square root x tambah 4 square root x jadi plus 3 square root x square. Ok, yang ni kita kena compare dengan yang atas. So kita ada 3x square, lepas tu kita ada 2 square root x tolak 2 square root x, lepas tu kita ada 2 pula kat bawah tu. So first kita kena darab 2 dengan 2 lah, supaya kita nak jadikan macam yang atas ni. So kita akan dapat 2 3x square plus 3 square root x over 2x square. So kita dah berjaya menjadikan bawah tu 2x square dengan darab 2 over 2. Perlu ke nak darab 2 over 2? Kita darab 1 per 2 cukup lah kot, no? 1 per 2 saja. Kita hanya darab 1 per 2 sahaja. Ok, kita perlu darab 1 per 2 untuk jadikan yang 2 kat bawah ni. Lepas tu sekarang ni yang kat atas, Allah, ni soalan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lain ni. Bahasa Melayu positif kan? Bahasa Inggeris pun positif. Ok, silap. Samalah. Positif. Ok, so yang ni 2, sekarang 3. Kita kena tolak 1. Kau saya yang kira silap ni. 4 tolak 1, 3 lah kan? Negatif square root x 2. Oh, ada 2. Negatif 2. Dapat 2 lah, betul lah. Dapat 2 kat sini. Kita tinggal. Sebab sini ada 2. 2 darab x. 2x negatif 1 half darab dengan x. Dapat 2 balik lah kan kat sini. Negatif 2 square root x. So 4 tolak 2 dapat 2. 2 square root x. So 2 square root x. Memang sama betul dah lah. Kan, betul tak? Memang sama dah. So just darab dengan 1 per 2 saja. So kita punya integration kita jadi macam ni sekarang ni. 1 over 9. Yang ni adalah y prime 1 per 2 dx. So dia akan jadi y saja. 1 per 2 1 over 9 y prime dx ni adalah sebenarnya adalah 1 over 2 y sahaja. Bila kita dah integrate lah 9 1. Ok, faham tak proses dia ni? Memang nampak complicated, tapi faham tak apa yang saya buat ni? Kalau tak faham, saya boleh explain balik. Faham tak? Kurang faham lah cikgu. Tak berapa faham? Ulang balik cikgu. Okey, saya ulang balik. Okey, mula-mula dia suruh differentiate kan. So saya differentiate lah, saya guna kaedah yang senang. Macam ni lah kan. Saya dah pemudahkan siap-siap terus differentiate yang ni. Tak apalah. Tapi lepas tu dia suruh integrate pula equation ni. So equation ni hampa nak integrate, hampa tak boleh nak integrate manually. Boleh saja nak buat manually, tapi saya tak galakkan guna manually sebab yang ni sebenarnya benda dalam ni adalah kaitan dengan yang ni. Dia ada kaitan, cuma kita kena cari kaitan dia tu apa. Kaitan dia adalah, dia ni adalah differentiation benda atas ni. Maksudnya kalau hampa differentiate guna quotient rule yang tadi saya dah buat panjang je lah tu, sampai takat ni tadi kan, sampai dekat sini sebelum saya darab setengah tadi, sebelum saya darab setengah. Okey, yang ni adalah differentiation dia. Yang atas sekali tu differentiate, saya akan dapat bentuk macam ni. Bila saya compare bentuk ni dengan integration yang saya nak buat sekejap, lebih kurang sama, betul tak? Hampa setuju tak nampak bentuk dia lebih kurang sama? Dua ni. Nampak tak bentuk dia lebih kurang sama? Ada 3x square, sini pun ada 3x square, sini ada 2 square root x, sini pun ada 2 square root x.
Cuma yang beza dia kat sini bawah dia 2x square. Yang ni x square saja. Nampak tak? Nampak. Okey, maksudnya integration kita ni dia ada constant 1/2. Sebab kalau kita buat 1/2 darab dengan 1/2, 2 ni bawa mai kat bawah lah kan, jadi 2x square kat sini. Baru dapat sama balik dengan integration. Nampak tak? Kenapa saya buat dia darab dengan 1/2? Yang tu faham tak kenapa saya darabkan dengan 1/2? Faham ah? Faham. Okay. So what is actually integration ni? Integration ni adalah sebenarnya dia integrate derivative. So saya buatlah y prime. Y prime tu darab dengan 1/2 lah, sebab y prime saja dia tak ada 2 kat bawah tu. Tapi saya nak 2 kat bawah ni sebab saya nak bagi sama dengan soalan. So saya buat 1/2 y prime dx. Saya dah simplifykan benda ni. Lepas tu 1/2 ni saya bawa mai ke depan sebab dia constant. So dia dapat 1/2 integrate 1 to 9 y prime dx. Okey. Integration dengan differentiation adalah reverse to each other, inverse. Maksudnya bila kita integrate derivative dia akan jadi y balik lah. Sebab tu saya buat orang kata apa, shortcut. Integration terus jadi macam ni, y terus just masuk value 9 dengan 1. Yang tu faham tak? Integration dengan differentiation inverse to each other, dia cancel out. Dia akan buang prime, dia akan buang simbol integration tu, tinggal y sahaja. Yang tu faham tak konsep tu? Faham? Sebab itulah saya kata saya suka buat cara macam ni, walaupun dia complicated tapi dia memudahkan calculation kita daripada kita nak integrate benda ni manually. Buang masa benda ni nak integrate manually. Sebab kita tahu benda ni mesti ada kaitan dengan dia suruh differentiate awal tu. Cuma kita tak berapa nampak lagi. Bila kita dah dapat tu, waktu kita start pula, kenapa yang soalan ada 2? Kita kata typo ke? Jangan risau, kita boleh add 1/2 manually. Pastikan kita keluarkanlah 1/2 tu. Tinggal yang tak ada 1/2. Supaya benda ni jadi balik. Dia cancel out balik lah prime dengan integration tu. Tinggal y saja. Daripada sini saya boleh continue lah. 1/2 y kita tadi yang asal 3x square tu. 3x square minus 4 square root x. 4 square root x over x. 9, 1. Daripada sini masukkan je lah nilai 9 dengan 1 tu. 1/2. Kalau kita masuk 9, 81. 81 times 3. 81 times 3 kita akan dapat 243. Minus 9 square root 9, 3 kan. 3 times 4 negatif minus 12 lah. Over 9. Tolak 1 pula. 3 tolak 4. 3 tolak 4 negatif 1. Over 1. So 1/2. 243 minus 12. Kita dapat 231 over 9. 231 over 9. 77 over 3. Yang ni tambah 1. So 77 over 3 tambah 1 dapat 80 over 3 darab dengan 1/2. Kita akan dapat 40 over 3. Okey, clear pengiraan saya? Clear. Pengiraan dah jadi simplified kalau kita buat calculation kita betul. Sebab tu penting tadi kita nak connect integration dengan differentiation. Nampak sama, kita boleh simplify, tak payah nak buat manually. Memang boleh buat manually, dapat juga jawapan 40 over 3. Tapi dia akan jadi masa kita semakin lama lah sebab kita nak simplify. Lepas tu kita nak kena integrate bahagian 1 depan dia ni, bahagian 2 belakang pula. Lepas tu kita nak masukkan nilai 9, masuk nilai 1. Kalau kita buat differentiation awal tadi, kalau kita dapat jawapan yang ni, lepas tu kita compare integration kita lebih kurang sama, just darab dengan 1/2 je. Kita boleh skip dah integration kita jadi bentuk macam ni. Lepas tu daripada sini terus ke sini, tak payah nak buat integration panjang-panjang. Y prime tukar jadi y sahaja. Lepas tu tinggal apa? Tinggal masuk 9 dengan 1. Lepas tu terus dapat jawapan 40/3. Apa-apa pun kalau hampa tak confident, bolehlah nak buat manual kalau ada masa. Okey, boleh? Cikgu, Ya. 4 markah tu kat mana? 4 markah. Okey, 1 markah maybe dekat yang ni depan ni. Yang pertama ni differentiate. Lagi 3 markah datang daripada integration. Okey. Boleh? Ya. Sebab integration nampak complicated.
Nampak banyak benda kan dekat integration tu. Okey. Pernah tak jumpa soalan lebih kurang macam ni? Saya rasa macam soalan ni banyak juga dia tanya, cuma taklah complicated macam ni. Maksudnya integration tu, benda yang kita nak integrate tu ada kaitan dengan differentiation. Pernah tak jumpa soalan macam ni? Maybe dalam soalan example ke sebelum ni? Pernah lah kan? So just kena alert lah soalan tu. Hampa jangan duk buat orang kata apa, ikut je soalan kata integrate, kita integrate. Tapi sebenarnya kita boleh simplify dululah sebelum integrate tu. Okay, so kita teruskan soalan yang seterusnya. Terengganu 2020. So dia bagi integration dalam bentuk macam ni, dengan bentuk macam ni. Find the value of k if b equal to c. If b equal to c. Yang k belah sini lah kan yang ada k. So a integration kalau b sama dengan c, so jadi b dengan b kan, fx dx, maka k ni automatik dapat 0. Itu faham? Faham? Kalau b dengan b sama, k tu sama dengan 0. Faham ha? Sebab constant kita sama. Kita punya constant of integration kita tu, integration limit kita sama. Maksudnya nanti kalau kita integrate ni, dia akan masuk balik nilai b dengan b yang tempat yang sama. Sebab dia benda ni kena tolak. So b tolak b kosong kan. Tadi macam tadi 9 dengan 1 ni, kalau kita masukkan 1 contohnya, so kat sini jadi 3 tolak 4 negatif 1 kan. Negatif 1 bahagi 1 dapat negatif 1. So negatif 1 tolak lagi negatif 1, maka kosong lah. Dapat kosong kalau integration limit kita sama lah. Tu dia punya soalan A dia. Soalan B dia ni kita kena pemudahkan lah. So dia akan bagi AB fx dx. So dia tolak CB fx dx, tapi in terms of k kan. So yang ni jangan panik. Kalau jumpa soalan tolak ni, apa boleh tukar jadi tambah. Macam mana? So AB fx, kalau saya tukar jadi tambah, C dengan B tukar tempat. C duduk atas, B duduk bawah. Fx dx. Okey, itu faham? Ingat tak rule ni? Kalau kita tolak, kalau tukar tambah, kita tukar tempat B dengan C tu. Pernah nampak tak? Pernah ha? Okey, so saya nak guna rule tu. Sebab apa saya nak guna rule tu? Sebab saya nak cancel B lah. Nampak tak? Bila saya cancel B, dia akan jadi apa? AC fx dx. Nampak tak? So yang ni adalah sebenarnya AB fx dx dah bagilah nilai dia adalah 3. So 3 campur BC. BC pun dah bagi dah K. So 3 campur K lah jawapan dia. Okay? Clear? Clear ha? Okay. 3 campur K lah jawapan untuk tadi ni. Okay, good. So Terengganu pula, given that d dx dy dx, yang ni maksudnya second derivative lah. Dia akan jadi t square y dx square. Okay, 6x minus 6. 6x minus 6. And the gradient function adalah dy dx. Of curve is 2 when x is 1. Find the equation of the curve which passes through the point 2, -1. So kita punya gradient function kita kena cari dulu lah. So nak cari gradient function, kita kena integrate. Kita kena buang d dx tu, sebab kita nak dapat gradient function dulu. So kita kena integrate dulu ni. Integrate lah 6x minus 6 ni. So integrate 6x minus 6. Sebab ni second derivative. Kita nak dapat gradient function, kita kena cari first derivative. So integrate lah second derivative untuk dapat first derivative. So ni sama dengan dy dx tadi So integrate ni akan jadi cx square over 2 tolak 6x sama dengan dy dx. Okey, plus c lah sepatutnya kan, tapi kita kena masuk siap-siap lah nilai kita ni. X kita 1 tadi. So plus c. Okey, so yang ni adalah 3x square minus 6x plus c sama dengan dy dx. Okey. So dia kata dekat sini nilai dia 2 bila x sama dengan 1.
So sama dengan 2 bila 1. So kita buat kat bawah lah, 2 sama dengan 3 1 square tolak 6 1 tambah C. So C kita akan dapat 2 tolak 3 tambah 6 5. So our gradient function dy dx yang baru adalah 3x square tolak 6x tambah 5. Tapi dia nak suruh cari equation of the curve yang paling asal, y saja. Nak cari y saja, kita kena integrate balik. So integrate y sama dengan integrate 3x square minus 6x plus 5 dx. So kita integrate 2 kali dah lah tadi kan. So integrate sebab yang ni gradient function. So integrate yang ni jadi 3x square x cube over 3 minus 6x square over 2 plus 5x plus c. Okay, so 3 ni boleh cancel, tinggal x cube saja. 6 dengan 2 jadi negatif 3x square plus 5x plus c. So tugas kita nak cari c, kita masukkan balik nilai titik ni, 2 negatif 1 tu. So negatif 1 sama dengan 2 cube tolak 3 square, 3 2 square tambah 5 darab 2 tambah C, and then our C is negative 1 tolak 8 tambah 12 tolak 10. So dapat negative 7. So our equation is actually x cube minus 3x square plus 5x, C kita negative 7. Okay, faham prosedur? Faham ha? So ingat simbol dia bagi ni d dx dy dx actually mean second derivative. Okay. Lepas tu dia kata gradient function adalah 2 nilai dia bila x sama dengan 1. So maksudnya kita kena integrate benda ni, and then kita akan dapat C. C boleh cari bila kita masukkan x sama dengan 1, dia dapat 2. Lepas tu dia bukan tujuan nak cari gradient function, dia nak suruh cari curve. Kan curve asal sekali, y lah maksudnya. Maka kita kena integrate lagi sekali. Maka kita ada C yang baru. C yang baru boleh cari masuk nilai 2 negatif 1. Okey, faham prosedur dia, ada 2 kali integration. Okey, so Terengganu lagi. A spherical ball with radius r cm leaks, maksudnya bocor lah. The surface area A is decreasing at the rate 0.2 cm square per minute. Find the rate of change of the radius of the ball in terms of pi at the instant when the surface area of the ball is pi cm square. So dia bagi dah formula surface area A sama dengan 4 pi r square. So A sama dengan 4 pi r square. Dia bagi kat sini decreasing, maksudnya dA dr. dA dr kita adalah negatif 0.2. Okey, faham yang ni? Negatif 0.2 kenapa? Faham ha? Negatif sebab dia decreasing. dA dr adalah rate. Oh, ni per minit bukan dA dr, dA dt silap. Sebab dia masa, dia kena dt. Betul. dA dt kita negatif 0.2 sebab dia ada per minit ataupun ada perkataan rate. Maksudnya dt. Okay, find the rate of change of the radius. Maksudnya suruh cari dr dt in terms of pi at the instant when the surface area A dia adalah pi. Okay, so A kita pi kan tadi. So sebelum tu kita kena differentiate dulu A ni. dA dr sama dengan 2 buat mai depan 8 pi r sajalah. Okey. So kita nak cari dr dt kan. So dr dt sama dengan dr darab bukan. dr apa? Lepas tu kita nak dt kan, dr dengan dt. So yang apa yang kita nak fill the gap? A lah, dA. Okay. So dekat sini dr over dA, kita ada dA over dr, terbalikkan lah 1/8 pi r. dA dt dah ada ke? dA dt dah ada tadi, negatif 0.2. Negatif 0.2.
R saja tak ada kat sini. R boleh cari? Boleh, sebab dia dah bagi A sama dengan pi. Sama dengan 4 pi R square kan tadi. So, R kita adalah, kalau kita cancel pi dengan pi, so akan dapat 1 4R square. So R square sama dengan 1 over 4. R kita adalah 1 over 2. So kita masukkan balik 1 over 8 pi. So R kita adalah 1 over 2, negatif 0.2. So yang ni kalau kita calculate 8 dengan 1 over 2 jadi 4. So ni 1 over 4 pi darab dengan negatif 0.2. So dapat jawapan 0.2 times 0.25 lah. Akan dapat 1 over 20 pi negatif. Dia suruh cari radius kan, cm, s negatif, minit kat s. cm, minit negatif 1. cm, minit negatif 1. Tu dia punya unit. Tak payah tulis pun tak apa. Tapi at the end saya nak tanya, hampa faham ke benda ni? Faham. Faham, ada chain rule je. So soalan cari dr dt. Cikgu. Ya? Cikgu. Ya. Jawapan dia tak ada negatif kan? Tak, dia nak tanya rate of change or radius. Kenal lah. Kenal tak? Kenal lah, sebab dia tak cakap rate of decreasing ke apa. Dia nak rate of change biasa, kena negatif lah. Oh. Kalau rate of decreasing tu baru negatif kalau dia rate of decreasing tak payah negatif lah. Kita tahu dia decrease at 1 over 20. Kalau dia kata rate of change biasa ni, maksudnya kita tak tahu dia decreasing ke dia increasing. So kita kena letak negatif. Maksudnya dia decreasing. Logik tak dia decreasing? Logik lah, sebab dia leak kan, bocor. Maka dia berkurang, radius dia pun mengecil. Okay, faham? Kalau dia tanya rate of decreasing, maksudnya memang kita tahu dia decreasing dah. So tak payah nak buh negatif. Faham. Kalau dia tak tanya decreasing, maka rate of change biasa kita kena letak negatif sebab nak indicate dia decreasing. Okey, boleh? Boleh Tapi kalau hampa jawab salah lah, kalau hampa tak tahu nak letak negatif ke, nak letak positif ke, dah dapat 3 markah dah lah kan. Jawapan last saja yang salah pun. Nombor betul dah kan, 1/20 pi. Soalan ni 4 markah, at least dapat 3/4 pun dah jadi dah lah. Kalau dah lupa lah nak letak negatif ke, ataupun confuse nak letak negatif ke, tak letak ke, dah dapat dah lah 3/4. Sebab jangan kira kita banyak tadi. Yang betul dah. Okey, boleh? Boleh. Okay, so kita continue. It is given that y equal to negative 3 over x. Find the small change in x. Apa maksud small change in x? Delta x. Itu maksud dia. In terms of p, when the value of y changes from 6 to 6 minus p. So delta y dia kita boleh kira siap-siap dah. 6 tolak p tolak 6. Maka dapat negatif p lah. Okey, negatif p. Yang tu faham? Kenapa dapat negatif P? Saya ambil 6 tolak P tolak dengan 6. So dapat negatif P. Okay, so dia nak suruh cari delta X. So dia macam ni. dy dx approximate delta y delta X. Tak, ni simbol saya pelik lah. Delta y delta X. Tu approximate. So kita buat macam ni. dy sama dengan delta y over delta x. Dia nak delta x kan. So saya silap susun. So delta x sama dengan delta y divide by dy dx. So kita buat macam tu sahaja. So delta y kita adalah negatif p, dy dx kita kena carilah. So y dia adalah negatif 3 over x. So dy dx sama dengan negatif 3 over x square. Positif lah jadinya kan. Positif 3 over x square. Sebab yang ni kalau kita tukar jadi negatif 3x negatif 1. So negatif 1 buat main depan jadi positif. Tapi yang ni kena tolak 2. So saya ubah jadi macam ni. So saya kena masuk dulu x ni. X nak masuk nilai apa? Nilai asal.
nilai asal kan. Tapi kat sini ada nilai Y yang asal. 6 tolak 6P. So, kita kena cari, masukkan 6, Y, X kita akan dapat lah kan nanti. So, 6 sama dengan negatif 3 over X. So, X sama dengan negatif 3 over 6 lah. Negatif 1 over 2. Okay, 3, negatif 1 over 2 square. So, 3, 1 over 4. 12 lah. So, 12. So, jawapan dia yang ni. Boleh? Boleh. So, yang tu saja. Cuma tricky dia kat sini, dia tak bagi nilai X asal. Tapi boleh carilah sebab dia bagi nilai Y asal. Kita masukkan nilai Y asal dulu. Dalam Y tu, kita solve for X. Okay, next. Pulau Pinang. Diagram 4 shows the curve Y equal to Hx. The straight line Y equal to negative 5 is the tangent to the curve. Given H double prime 6, second derivative lah ni. Find the equation of curve when H prime equal to 8 and X equal to 1. Okay, ni lebih kurang sama macam yang tadi tu. Cuma tadi tu soalan dia buat ayat, tak ada gambar. Yang ni lebih kurang sama. Maksudnya dia bagi double second derivative. Kita kena cari first derivative H prime X dulu. Guna apa? Integration. So, kita integrate dulu. Integrate H double prime X dx. Kita akan dapat integrate 6 lah. Dx kan. So, kita akan dapat 6x plus c. So, this is H prime X. Lepas tu nak cari value c, kita masuklah value yang dia dah bagi. Dia dapat 8 bila x dia 1. So, 8 sama dengan 6, 1 tambah c. So, c sama dengan 2. So, our new gradient function kita adalah 6x plus 2. Lepas tu, dia suruh cari equation of the curve. H sajalah. Nak cari H saja, kita kena integrate lagi sekali H prime tu. So, integrate 6x plus 2 dx. Kita akan dapat 6x square over 2 plus 2x plus c. Okay, pemudahkan. Hx sama dengan 6 over 2, 3x square plus 2x plus c. So, nak cari c macam mana? Kita dah bagi tangent dah kat sini. Nampak tak tangent tu? Y sama dengan negatif 5. Bila apa? Bila x dia ni? Dia ada bagi tak lah bila x dia ni? Okey, bila x dia tak boleh kata x1 kan. Bila dia max minimum, bila dia minimum. So, kena differentiate tadi tu. Mana tadi kita punya gradient function kita tu 6x plus 2 kita kena equal to 0. 6x plus 2 equal to 0. Kita akan dapat 6x minus 2. X equal to minus 2 over 6. Minus 2 over 6 is minus 1 over 3. So, yang ni adalah minus 1 over 3. So, kita masukkan nilai dia 3. 1 minus over 3 square plus 2 negatif 1 over 3 plus c dapat negatif 5. Ok, so negatif 5 sama dengan yang ni dapat 1/9. 1/9 darab 3, 1/3. Yang ni negatif 2/3 tambah c. 1 tolak 2 negatif 1. So negatif 5 sama dengan negatif 1/3 tambah c. C sama dengan negatif 5 tambah 1/3. Kita akan dapat negatif 14/3. So, our equation saya tulis dengan warna biru lah sebab serabut lah ni. Bila kat tepi ni. Hx sama dengan 3x square plus 2x minus 14 over 3. Okay, faham? Faham ha? Okey, yang tricky ni dia bagi tangent y negatif 5. So, kat sini lah ni minimum. Minimum bila derivatif dia 0, betul. First derivative dia 0. Tadi nasib baik lah kita dah kira dah first derivative dapat 6x plus 2. So, saya tinggal nak equal to 0 tu sebab saya buat kat bawah tepi ni. Dapatlah x minimum dia. X minimum dia negatif 1 over 3. So, barulah kita boleh masuk negatif 1 over 3 and then dapat negatif 5. Untuk cari C yang terakhir. This is very tricky. That's why it's 4 marks. Okay, boleh? Boleh. Boleh ha? So, soalan very tricky.
Okay, pulau pindah. Limit. Soalan limit. Apa pernah tak buat exercise limit dalam kelas? Sebab kadang-kadang cikgu suka skip tajuk limit ni. Apa pernah tak buat soalan limit? No. Pernah lah ha. So nak buat soalan limit yang infinity. Pernah tak juga encounter infinity? Limit yang infinity. Di kuasa tinggi. So kalau limit to infinity, kita kena divide the equation, the expression ni x kita tu to the highest power. Highest power kita adalah x kuasa 2. So everything must divide by x kuasa 2 lah. So yang ni 2x kuasa 2 kena divide x kuasa 2. 3 pun kena divide x kuasa 2. Yang bawah pun jangan lupa juga x kuasa 2, x kuasa 2 tolak 5x over x kuasa 2 tolak 1 over x kuasa 2. So limit x to approach infinity. Yang ni kita boleh cancel, tinggal 2 saja. Yang ni jadi 3x square, tak boleh nak cancel. Yang ni boleh cancel, tinggal 1. Yang ni boleh cancel, tinggal 5 over x. Yang ni tak boleh cancel, negative 1 over x square. So what we need to do, we have to plug in infinity to the x. Bila kita infinity duduk bawah, dia akan jadi 0. Yang ni 0, yang ni 0. Kalau infinity duduk bawah lah. Kalau infinity duduk atas, dia tak 0, dia infinity. Disebabkan kita punya infinity duduk di bawah, tak kisahlah dia kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, tak ada kuasa ke, dia akan jadi 0. So yang tinggal balance 2 plus 0, 2 lah kan yang atas tu. So 1 minus 0, 0, 1. So jawapan dia 2. Faham? Faham ha? So ingat balik limit ni memang jarang keluar dalam exam. Tapi kena tahulah kena tahu limit ni. It is given that y equal to 4x square plus 3x minus 2. Find the value of dy dx when x equal to 2. Okay, simple lah dy dx dia. 4x square jadi 8x tambah 3. Lepas tu kita masukkan nilai 2. X equal to 2. So akan jadi 8 2 plus 3. 16 plus 3 21. Betul ke 21? 16 plus 3 19 lah. Kan 90. Okay. B, express the approximate change in y. Approximate change in y maksudnya delta y in terms of k when x changes from 2 to 2 plus k. Maksudnya delta x adalah k. Okay, faham yang tu? Okay, so macam tadi dy dx approximate delta y delta x. Kita nak cari delta y. So delta y sama dengan dy dx darab dengan delta x. Sebab sini kena bawa pergi sini kan. So dy dx tadi kita dah kira dah. Sekejap, dia nak x equal to 2 ke? Yes. So nilai asal 2 kan. So dapat 19 untuk dy dx. Delta x kita adalah k. So 19k lah jawapan dia. 4 markah tapi simple je. Boleh? Boleh semua? Boleh. Boleh. Okay, good. Boleh. Okay, Kelantan NEET 2020. A curve has an equation yang ni where k is a positive constant. Find in terms of h the value of x which the curve has stationary point. Okay, ni this is very good question sebab dia suruh hampa tafsir. Apa maksud stationary point? Stationary point maksudnya sama ada dia max atau dia min. Sama ada dia melengkung kat sini, yang ni kita panggil stationary point, ataupun dia melengkung macam ni. Ni pun kita panggil stationary point. Sebab apa stationary? Sebab dia akan berhenti seketika sebelum dia turun balik, ataupun dia akan berhenti seketika sebelum dia naik balik. That's why we call it stationary points. Ataupun ni nama lain dia adalah extreme point, pun sama maksud. Extreme lah, ni maximum, yang ni minimum. Okey, maksudnya apa? Derivatif dia, first derivative dia 0. Sebab apa 0? Sebab tangent line dia 0 gradient. Tangent line untuk both situation 0 gradient. Okey, so kita kena cari kita punya first derivative y prime. So x jadi 1. Yang ni kena buat macam mana ni?
Yang ni akan jadi h y sama dengan x plus h square x minus 3 negative 1 kan. So Ya. negative 1 bawa my depan jadi negatif lah. Negative h square. So saya balik x negative 3 jadi negative 2. This is the first derivative. So yang ni adalah x tolak 3 1 over. So h square over x minus 3 square. So y minus h square over x minus 3 square. So yang ni apa pula lepas tu? Find in terms of h x, the value of x. So kena equal to 0 dulu lah kan. Equal to 0, lepas tu cari h, the value of x, cari h. Cari x dalam value of h. Okay. So soalan pening sikit. So 1 equal to h square x minus 3 square kan. So ini square, atas square, bawah square. So sebenarnya yang ni adalah h over x minus 3 square. Okay, faham yang tu? Dua ni. Daripada sini h square, lepas tu bawah pun x minus 3 square kan. Lepas tu saya buat keluar square tu. Faham? Faham ah? Sebab apa saya buat keluar square? Sebab saya nak square root lah. Square root dua-dua belah. Dapat satu kan. H x minus 3. Okay. Lepas tu kita nak nilai-nilai x. So x bawa mai sini lah. X bawa mai sini. Dia akan jadi x minus 3 equal to h. X equal to h plus 3. Okay, boleh? Boleh ha? Okay. Kelantan di 2020, Rosli bought 540 meter of steel wire to fence his land into 3 parts of equal rectangles as shown in diagram 7. Given the area of the 3 part is A meter square. Maksudnya jumlah semua area A meter square. Express Y in terms of X. Express Y in terms of X. So area lah. Kita boleh buat area boleh. Nak buat perimeter pun boleh. So kita buat perimeter lah. Sebab area ada A. Kan dia tak suruh cari dalam bentuk A. So kita buat perimeter. So ni Y, X, 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 Y, X, X, X. Lepas tu tengah dalam pun kena kira jugalah. Y, Y. So ada berapa Y? Kita ada 4 Y. Berapa X? Ada 6. Sama dengan 540. Dia nak Y. So solve for Y. For Y sama dengan 540 minus 6X. Y sama dengan 540 divide by 4. 540 divide by 4 kita akan dapat 135. 6 divide by 4, 3 half. Betul? Yes. Okay, so that is our A1. A2, A in terms of X. Okay, A in terms of X maksudnya area lah, area kita dalam bentuk X. So area kita A sama dengan Y darab 3X. Okay, Y darab 3X. So 3XY. Lepas tu Y kita dah ada kat atas dah. Okay, sama dengan 3X. Masuk korang balik 135 minus 3 half X. So A kita sekarang ni dah jadi 3 darab 135 405. X tolak 9 over 2 X square. Okay, clear sampai takat ni? Clear? Yeah. Okay. So this is our answer for A2. B pula. Hence finds the value of X when the area is maximum. So dA dx equal to 0. dA dx equal to 0. So 405 minus 2 bawa main depan jadi 9 saja. 9x equal to 0. So 9x equal to 405. X equal to 405 divided by 9. 45.
Okey. Boleh? Boleh. Okay, simple saja. Okay, kelantan Y nampak complicated. Jom kita baca soalan. Diagram 8 shows part of the curve y equal to fx which passes through y axis. Okay, passes through y axis yang ni. Ni curve kita at A. So dekat sini lah 4 ni, 4 ni. The straight line AB has gradient 3. Okay, kita tulis gradient dia m sama dengan 3. Given integration 0 to m fx dx sama dengan 12. So 0 to m. M kat sini kan. 0 to m integration dia 12. Maksudnya area lah. Area dia 12. Faham tak? Soalan tu. Integration 0 ke m untuk curve yfx tu. Dia adalah area. Kan? Area dia 12. And so gradient y tolak x. Tadi saya buat x tolak y. So 3 sama dengan n tolak 4. M tolak 0. Baru betul. So akan dapat 3M sama dengan N tolak 4. N sama dengan 3M tambah 4. Area atas. Area atas tu. Sebab AB, dia kata AB kan. Maksudnya yang ni A. Yang ni B. Maksudnya yang ni lah line ni. Lepas tu curve. Lepas tu yang ni. Area atas ni 66. Yang tu kita duk pening dia tadi tu. Yang ni 12 bawah dia ni. Baru boleh nampak M dengan N tu nak cari macam mana. Kita dah buang masa dah dekat sini. Dah lah 4 markah. Okey, dengan pantasnya. Dengan pantasnya kita akan buat integration kita ni. Mula-mula nak buat macam mana? Area trapezium tolak dengan 12 lah kan. Dapat area trapezium tolak 12 dapat 66. Area trapezium terus tulis lah formula trapezium tu. 4 campur M darab dengan M apa N? N darab dengan M. Lepas tu tolak area 12 dapat 66. So N tadi kita dah guna dah kat atas tu. 4 campur 3M campur 4 darab dengan M tolak 12 sama dengan 66. Okay, dengan pantasnya 1/2 8 campur 3M darab M tolak 12 sama dengan 66. 1/2 8M campur 3M square 66 campur 12 78. So 8M campur 3M square 78 darab 2 156. Lepas tu this is quadratic equation. Tolak 156 sama dengan 0. So solve 3, 8 tolak 156. Kita akan dapat 6. M sama dengan 6 dengan negatif. So kita tak ambil lah negatif. Kita ambil M sama dengan 6. Dah habis. Hey, saya salah baca. AB tu adalah yang atas ni. Kita pergi ambil yang bawah tu. Duk-duk lah cari tadi. Kenapa letak sama dengan 66 kan? Duk pelik tadi. Sebenarnya benda ni simple je. Okay, next. Tengah pantasnya. Negeri 9. Diagram 1 shows part of curve and straight line PQ. Y, H tolak X is a tangent. Okay. Find the value of K. Intersection. So, equal je dua-dua ni. 4X plus 3 square sama dengan H tolak X. Okay, H tak tahu. Dia suruh cari value K. Okay, X lah kan. Kita masukkan K untuk X. 4 K campur 3 square sama dengan H tolak K. H tolak K. H tolak K. So 4 sama dengan H tolak K. K plus 3 square. Okay, ni jadi complicated pula sebab ada H. Lagi satu cara kita boleh buat derivative equal to 0. Jadi kita buat derivative equal to 0 senang. Okay, 4x plus 3 negatif 2. Kita differentiate jadi negatif 8. X plus 3 negatif 3.
betul kan? Negatif 2 mat depan atau negatif 3. Sama dengan kosong. X plus 3 negatif 3 sama dengan kosong. Lepas tu yang ni adalah 1 over X plus 3 cube sama dengan kosong. So boleh ke yang ni? Mana boleh sama dengan kosong macam tu je kan? Tadi apa yang kita tinggal? 8, negatif 8 tinggal. Negatif 8. Kosong. Bukan kosong. Dia bukan sama dengan kosong. Dia sama dengan yang Y tolak H. Y tolak H. Kosong tu kalau dia mendatar. Kalau dia straight line macam tu, kan ada minimum atau maksimum baru kosong. Ini dia serong. So Y tolak X. Y tolak X. H tolak X. Okay, ni macam tadi je. Solve yang ni pula. X kita K. K plus 3. Ada benda tambahan lagi. Kalau dah dari ini, tangent berlengkung pada titik P. H tolak X. Negatif 1 lah gradient dia. Silap. Ni negatif 1. Okay, gradient dia negatif 1. So, negatif 8 sama dengan negatif X plus 3 cube. Potong-potong, X sama dengan X plus 3 cube. So, cube root. Ni 2 lah kan. X plus 3. X sama dengan negatif 1. That is K. So, K sama dengan negatif 1. Okay, faham? Faham ha? Cepat je. Sebab apa dia negatif 1? Sebab gradient tangent dia negatif 1. Sebab derivatif dapat gradient, bukan tangent. Tangent tu hasil daripada gradient kita tu dengan y intercept dia kan. So yang ni dah jadi complicated dah. Kita hanya ambil negatif 1 sahajalah. Given the rate of change y coordinate of P decreases. Okay, decreases maksudnya dy dt sama dengan negatif 16. Find the rate of change coordinate x dx dt. Aduh, nak tulis kat mana ni? Tulis yang kita tak buat ni. Ini bukan dia kan tadi. So kita tulis kat sini. So kita nak cari dy dx dt. So kita nak cari dx dt sama dengan dx di atas darab dengan dt di bawah. Apa yang nak kita isi dengan gap di dy. Okay, so ni dx over dy terbalik yang kita buat tadi dy dx. Dy dx kita negatif 1. So ni dapat negatif 1 juga lah kan. Negatif 1. Darab dy dt kita 16. Negatif 16. So dapat jawapan 16 sahaja. Limit x negatif 1. Okay, boleh? Boleh ha? So tadi kita kata dy dx negatif 1 kalau terbalik pun negatif 1 jugalah. Dia tak ada orang kata apa, tak ada effect sangat kalau terbalik untuk nombor 1 lah. Okay, last finally kan, given the function fx pqx tambah 1 to the power of r, the gradient function yang ni, if integration f prime dapat yang ni, find the value of q p where p, q and r are constant. Find the value of q. Okay, gradient function which mean first derivative lah. First derivative dapat 24 qx plus 1 square. Lepas tu dia integrate first derivative. Tadi saya dah cakap dah, kalau dia integrate first derivative, kita akan dapat fx balik. So dia punya integration dia, fx dia adalah 4qx plus 1 r. So yang fx yang asal adalah p qx plus 1 r. So dia suruh cari value of q. P kita dapat 4 dah. Okay, P kita dah dapat 4 sebab based on comparison kan, P 4, yang lain semua sama. Lepas tu kita cari first derivative pula yang ni supaya kita compare yang atas ni. So first derivative
R datang kat depan jadi PR. So sama dengan PR. Lepas tu QX plus 1, R tolak 1 lah kan. Lepas tu over Q. Kan? Differentiate QX over Q. So QX plus 1 2, maksudnya R minus 1 sama dengan 2. R minus 1 sama dengan minus 2. Sebab dia tu duduk bawah. Yang ni R minus 1 duduk atas. So dia kena minus 2. So R sama dengan minus 1. Tapi dia suruh cari Q. So Q adalah PR over Q sama dengan 24. Constant kita ni. Okey, P tadi dapat 4. 4 darab negatif 1 over Q sama dengan 24. Negatif 4 over Q sama dengan 24. Q sama dengan negatif 4 over 24. Berapa tu? Negatif 1 over 6. Betul? Yes. Negatif 4 over 24. Betul. Betul lah. Oh, okey. Penat dah saya tadi. Sebab soalan tadi tu je. Padahal simple je, saya tak nampak. Soalan mana tau ha ni. Okey.